yang menjelaskan tentang macam mana kisah orang yang bankrupt di akhirat. Orang yang bankrupt di akhirat. Atadruna mal muflis? Maka kata sahabat, al-muflisu fina man la darahima wa la mata'. Adakah engkau tahu? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah engkau tahu apa arti muflis? Maka kata Rasulullah, orang yang muflis ni, kata para sahabat, orang yang muflis ni orang yang tak ada harta, tak ada dirham. Ya. Maka kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang muflis, orang yang bankrupt di antara umatku adalah orang yang di hari kiamat dia akan datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti qursyata mahaza wa safakada mahaza wa daraba haza wa akala mala haza wa daraba haza. Yang maksudnya dia pada hari kiamat dia akan datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi dalam satu masa dia hidup, dia berbuat benda-benda baik itu, dia pernah menuduh orang macam-macam. Dia pernah maki hamun orang macam-macam. Dia pernah ambil harta orang, dia pernah bunuh orang ataupun menzolimi orang. Maka siapa yang berbuat benda macam ni, maka kata Rasulullah, semua pahala dia Allah akan campakkan, Allah akan bagi kepada orang-orang yang dia zalimi. Contoh tuan-tuan, si A ni dia berpuasa juga, dia zakat, dia haji, semua benda dia buat. Tapi dengan hatinya yang kotor, hatinya tauhid praktikalnya yang rusak tu, kalau ditanya rububiyah apa, uluhiyah apa, asma wa sifat apa, dia tahu semua boleh jawab dengan contoh-contohnya. Tapi tauhid secara praktikal dia, dengan kesombongan dia, dengan hasad iri dia tu, maka akhirnya dia pernah menzalimi orang. Dia makan harta orang. Maka si A ni, semua amal baik dia tu Allah ambil, Allah campakkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Faham tak tuan-tuan? Dia zalim, dia fitnah sana, dia zalimi sana, dia ambil harta orang tu. Maka Allah ambil semua amal ibadah dia, Allah campakkan kepada orang yang dia fitnah, kepada orang yang dizalimi, sampai tak ada apa-apa amal soleh dalam diri dia. Habis. Habis tuan-tuan, tak ada apa. Dan bukan setakat tu, hukuman bagi dia, Allah ambil semua keburukan orang-orang yang dia zalimi. Dia pernah fitnah si fulan, Allah ambil semua dosa-dosa dia. Kalau dia fitnah puluhan, ratusan orang, macam mana? Semua dosa orang-orang yang dia zalimi, maka Allah campakkan ke dia semua. Lepas Allah campakkan kepada dia semua, barulah Allah campakkan dia ke neraka. Macam mana ini boleh berlaku? Disebabkan tauhid, sebabkan hati dia, tuan-tuan, rusak. Maka kalau hati dah rusak macam ni, apa yang dia buat semua tak guna, semua sia-sia. Maka di sini tuan-tuan, kita perlu berbuat satu perubahan dalam diri kita, bermula daripada hati kita ni. Kena ada perubahan. Macam mana ada roh keislaman dalam hati tu, bukan maklumat keislaman di otak kita. Kalau setakat maklumat keislaman dah banyak hari ni orang tahu Islam, tapi dengan dakwah kita nak tanamkan roh-roh keislaman tu, sehingga dengan tu bolehlah kita buat perubahan. Dan itu bermula daripada tauhid, bermula daripada keimanan secara praktikal dalam hati kita. Kita kena hapus. Karena amalan-amalan rusak dalam hati ni boleh merusak semua amalan-amalan zahir. Sehingga akhirnya bukan setakat tu, bahkan amalan-amalan buruk orang-orang yang pernah kita zalimi, kita fitnah tu, tiba-tiba semua jadi amalan kita yang kita sendiri tak pernah buat. Maka di sini Islam sangat mementingkan aspek hati, tuan-tuan. Maka mula-mula saya nak tekankan, kita bincang masalah sunnah Rasulullah, kita kena mula, yang kita kena ikuti daripada Rasulullah adalah macam mana membersihkan hati kita masing-masing. Kalau hati kita ikhlas, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kalau hati kita tak ikhlas, maka semua akan berbenturan. Semua susah, nak kerja sama susah, nak bincang susah, nak duduk pun susah semeja. Nak duduk semeja, nak bincang masalah umat pun susah. Kenapa? Masalah hati ni. Ada benda tak kena hati ni. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Maknanya tak lari daripada tauhid.
Kenapa kita susah bekerja sama? Kenapa susah membangun satu perubahan dalam umat ni? Kenapa? Bukan kita tak ada kepakaran tentang teori-teori macam mana membuat satu perpaduan. Banyak pakar-pakar ni. Tetapi kita krisis, kita kekurangan orang-orang yang punya roh keislaman. Kita kurang generasi-generasi masyarakat yang punya roh keislaman. Ya, tetapi maklumat keislaman banyak. Kembali kepada tajuk kita, iaitu sirah Rasulullah SAW sebagai mukadimah pada hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan pada kesempatan yang akan datang. Saya nak kita niat sama-sama, tuan-tuan. Saat kita belajar Islam, belajar sirah Rasulullah, bukan kita nak mengetahui maklumat setakat agar ada di minda kepala kita ni. Kita nak ruh Islam itu ataupun sunnah-sunnah yang pernah Rasulullah buat ada dalam diri kita dan kehidupan kita masing-masing. Satu. Dan kedua, kita kena berfikir saat kita ngaji sirah Rasulullah, bukan setakat kita nak menghadirkan ruh keislaman dalam diri kita, kita kena berfikir macam mana mendakwahkan kepada orang lain. Ini bab yang paling penting, mendakwahkan kepada orang lain. Barulah ada suatu perubahan. Kalau tak ada dakwah, tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Maka macam di Perlis ni. Di Perlis ni perlembagaan, alhamdulillah. Mengikut perlembagaan negeri Perlis, kita berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak terikat kepada mana-mana mazhab. Kita berpegang kepada sunnah. Kita terikat kepada sunnah, bukan kepada mazhab. Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sampai hari ini dakwah sunnah semua kita jumpai di mana-mana. Maknanya sampai hari ini ada golongan yang senantiasa berpegang pada amalan sunnah disebabkan apa? Adanya dakwah. Maknanya dakwah masih ada lagi di Perlis ni. Kalau tak ada dakwah, dah punah dah pengamal-pengamal sunnah Rasulullah SAW. Tetapi bukan setakat macam tu, kita nak kembangkan, kita nak kukuhkan lagi, kita nak perkuat dakwah sunnah ni. Dakwah dah ada di Perlis ni, tetapi kita nak kukuhkan lagi, tuan-tuan. Maka untuk memperkukuh dakwah ni, kita nak menghadirkan suatu perubahan yang besar. Maka itu bermula daripada tauhid. Bermula daripada macam mana hati secara praktikal tadi. Kita nak bersihkan hati kita. Kita nak tundukkan kebesaran-kebesaran ego dalam diri kita. Sehingga kita yang ada kebesaran Allah SWT, sehingga boleh setiap kita memandang orang yang kita tengok kebaikan dia, bukan keburukan dia. Kalau kita tengok setiap orang keburukan dia, susah. Nak kerjasama, nak buat apa pun susah. Kenapa boleh macam tu? Hati lagi masalah. Tauhid lagi. Tuan-tuan, maka kita berharap kita yang ditanggungjawabkan dakwah untuk semua kita ni, tuan-tuan sekalian, untuk hari-hari yang akan datang wujud kerjasama senantiasa. Kerana dakwah ni adalah tanggungjawab. Kita duduk di majlis ni, kita sedang belajar. Keluar dari majlis ni, kita kena berfikir macam mana ada suatu perubahan di masyarakat kita. Setakat yang kita mampu. NGO dengan NGO, individu dengan individu, jabatan dengan jabatan, semua kena kerjasama. Kalau tak boleh kerjasama, kenapa? Ada masalah. Maknanya ada masalah. Masalah tu bermula daripada hati kita ni. Something problem. Ada masalah. Kus-kus hotahe. Kalau kata orang Pakistan, dalam hati ni ada sesuatu. Sesuatu kerusakan hati, kerusakan iman. Yang mesti kita kena ubah. Kalau hati tak ikhlas, hati penuh hasad, sombong, dengki, apa-apa tu, kita ngaji agama ni last jadi tak guna, tuan-tuan. Tu tuan-tuan, kita selalu tengok ngaji agama juga, jadi ustaz juga, jadi ulama juga, tapi sombong juga. Merendahkan orang juga. Ini tak boleh. Kenapa? Ini masalah hati. Sepatutnya sejauh mana ilmu ada dalam diri kita, sejauh itulah kita kena hati-hati. Kena berhikmah. Nak cakap pun tak boleh, kita nak hukum sana, hukum sini tak boleh. Berbeza pendapat pun kita kena ada adab. Tak boleh sampai satu tahap kita merendahkan orang, kita melebalkan orang macam-macam, kita hukumkan orang macam-macam disebabkan perbezaan-perbezaan tu. Kenapa sampai satu tahap kita menuduh orang, menghukumkan orang macam-macam? Kenapa? Masalah hati. Masalah hati, tuan-tuan sekalian. Ada masalah hati itu. Ada masalah hati itu.
seorang yang hatinya bersih dengan keimanan, tauhid yang benar, maka akan melahirkan setiap apa yang dia ucap adalah ucapan yang benar, yang tak bercanggah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya buka soalan kepada ada yang nak bertanya. Tuan-tuan, puan-puan. Kalau tak ada, saya lanjutkan sikit lagi. Nah, saudara kita. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Kenapa kita mencintai Rasulullah? Ada beberapa perkara. Jika kita mencintai Rasulullah tu, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Jika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dapatkan kebaikan. Pertama, kita akan mendapatkan manisnya iman, tuan-tuan. Maka dengan faedah kita mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan manisnya iman. Dan ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya iman. 3 perkara yang akan membuat seseorang mendapatkan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai selain daripada keduanya. Allah dan Rasul lebih dia cintai selain daripada keduanya. Kedua, yaitu mencintai saudaranya hanya karena Allah. Mencintai saudaranya karena Allah. Ketiga, benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana benci dilemparkan dimasukkan ke dalam api neraka. Empat tuan-tuan sekalian, ya. Macam kita tengok yang pertama, kalau kita masih mencintai sesuatu atau seseorang lebih daripada Allah dan Rasul, ini yang menghambat semua apa-apa yang kita nak buat. Ini menghambat hubungan kita kepada Allah SWT, menghambat hubungan kita sesama manusia. Ini kembali kepada hati yang tak kena. Kita nak buat suatu kebaikan, maka kebaikan yang kita nak buat, kita tak boleh buat seorang-seorang, tuan-tuan. Kalau kita dah bincang masalah dakwah, kita kena kerjasama. Jangankan dengan masyarakat, dengan mana-mana, dalam satu rumah saja, mak ayah nak menjadikan anak tu baik, mana boleh mak seorang-seorang yang didik. Dia kena kerjasama dengan ayah, barulah anak boleh melahirkan, boleh menjadi orang yang baik. Kerjasama. Tetapi jika ada faktor lain dalam hati yang dia nak, yang dia cintai, yang dia nak dapatkan lebih daripada keridhaan Allah SWT, ini yang menghambat. Ini yang menghambat. Contohnya dia didik anak. Dia nak anak ni jadi doktor. Dia doktor. Dia tak kisah, tak terfikir dia nak anak ni boleh ngaji ke tak boleh ngaji, solat ke tak boleh solat ke. Janji anak saya jadi doktor, gaji besar, nanti masa tua boleh bantu saya. Itu yang dia ada menghindari. Padahal menurut syariat Islam, kita nak anak ni mengenal Allah. Kita nak tanamkan perkara yang pertama mustahak, macam anak ni anak yang soleh, dia mengenal Allah SWT. Tak kira dengan bakat, kemampuan, IQ dia nak jadi doktor, tapi asas yang utama dia mengenal Allah. Tiba-tiba tak jadi doktor pun tak apa, janji dia mengenal Allah. Nampak tuan-tuan? Kalau mak nak mendidik anak jadi anak yang soleh, dengan rajin mengaji, rajin solat, tapi ayah tak kisah, jadi doktor gaji besar. Ini nampak perbezaan. Maknanya ada suatu benda yang diinginkan ayah yang bercanggah kepada apa yang dicintai Allah dan Rasul. Tapi kalau satu matlamat boleh. Kita dalam masyarakat contohnya, baik sesama individu, sesama NGO, sesama jabatan dan apa-apa, tak mungkin boleh kerjasama dalam dakwah ni.